Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata musannif, pengarang penyusun kitab Niyatul Musalli, yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah. Wa nafa'na bi'ulumihi, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya. Fid daraini amin, di negeri dunia dan juga di akhirat. Fafiha yahsulu lahu al-khalwatu ma'ah wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilayhi wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al-anwar wa fiha takunu al-munajah wal musafah wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Di dalam sembahyang itu, dia yakni musalli dapat bersunyian bersama Tuhannya, mengasingkan diri serta bersekedudukan dengannya, dengan Allah, dan memutuskan diri kepadanya, kepada Allah. Di dalamnya, yakni di dalam salat, dalam sembahyang, segala dinding dan tabir menyelubungi hati-hati mereka diangkat dan terdedah padanya, pada musalli, pada orang yang sembahyang itu, segala hakikat dan rahsia, dan terpancar padanya berbagai-bagai cahaya, dan padanya berlaku hubungan antara hamba dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Baik. Yang lepas kita, kalau kita ingat lagi, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengumpamakan sembahyang yang kita persembahkan pada Allah Ta'ala ni sebagaimana seorang yang mempersembahkan seseorang untuk berkhidmat kepada raja yang besar, yang agung. Ada dua orang yang dipersembahkan. Pertama, yang dipersembahkan seorang yang badan cantik, badan kuat, tapi tak ada roh, maknanya mati. Dan seorang lagi yang badan ada cacat, ada kekurangan, tapi ada roh, hidup lagi. Maka begitulah sembahyang kita yang kita persembahkan pada Allah.
ada orang yang mempersembahkan sembahyang yang tak ada roh, maknanya tak ada khusyuk. Kerana khusyuk itulah roh sembahyang. Maka begitulah keadaannya. Kalaulah kita mempersembahkan sembahyang yang kelihatan cantik tapi tak ada roh, sudah pastilah seperti mana Raja Sultan tu marahlah bila persembahkan seorang yang dah mati. Itu macam menghina dia. Ataupun kita persembahkan sembahyang yang cacat cela dari segi zahirnya. Syarat tak cukup, rukun tak cukup, tak ada sunat abaatnya, tak ada sunat hayahnya. Maka seperti orang yang cacat, yang tak cukup anggota, walaupun hidup lagi, itulah yang dipersembahkan kepada raja yang besar tadi. Maka kita kena bertanyalah pada diri kita sendiri, betapa kita telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Kita nak persembahkan sembahyang kita ni pada Allah. Namun kita kena perhatilah juga sembahyang kita ni, apakah layak Allah Ta'ala nak terima sembahyang yang ada, yang kita buat sekarang ni lah. Maknanya yang perlu kita lakukan ialah kita baiki sembahyang kita, kita tahsin sembahyang kita perelokkan lagi, kita sempurnakan khusyuk dan sebagainya, barulah kita persembahkan kepada Allah. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Itulah sembahyang yang boleh jadi peneman kita dalam kubur, yang boleh menjadi peneman kita di akhirat, untuk selamatkan kita daripada fitnah kubur dan juga kesusahan di akhirat nanti. Baik, dalam hari ini musannif meneruskan lagi dengan menyebut fafiha, di dalamnya, yakni di dalam sembahyang lah, fafiha yahsulu lahu al-khalwatu ma'ahu. Dalam sembahyang maknanya terhasillah baginya, bagi musalli itu al-khalwah ma'ahu. Maknanya dalam sembahyang ni ada khalwat. Ada khalwat. Khalwah ni khalwat. Iaitu khalwat musalli, khalwat orang yang sembahyang itu ma'ahu, berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna khalwat ni? Maknanya bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila kita sembahyang ni, maknanya kita dah tak ada, orang kata dah tak sibuk lah, dah tak sibuk dengan urusan lain lah. Kalau 10 minit kita sembahyang tu memang sebenarnya kita hadap Allah Ta'ala saja. Kita nak bersunyi-sunyian dengan Allah. Kerana dengan bersunyi-sunyian dengan Allah inilah kita akan dapat merasai manisnya hubungan kita dengan Allah. Inilah peluang, inilah ruang, inilah masanya untuk kita maknanya mengadu, untuk kita menyampaikan kesusahan kita, minta macam-macam hajat dan keperluan kita. Dan masa yang terbaik ialah masa bila bersunyi-sunyian lah. Orang kata slow talk lah, slow talk lah. Macam mana kalau isteri dengan suami, isteri ni ada hajat besar lah, dia nak tahulah apalah benda yang hajat besar. Maka masa yang paling baik ialah ketika dia bersunyi-sunyian dengan suami dia. Masa itulah dia menyampaikan hajat dia, kan? Dia nak apa. Jadi kat situ ada rasa kemanisan. Maka begitulah kita dengan Allah. Sebab di luar sembahyang ni kita bersibuk dengan orang, bersibuk dengan macam-macam. Sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan kerja, sibuk nak melayan suami, sibuk melayan isteri.
Tapi bila sibuk dengan anak-anak, tapi bila dalam semayang 10 minit tu memang kita tak ada orang lain dah. Hanya kita dengan Allah. Itu yang dikatakan berkhalwah. Maknanya kita ni orang Islam ni nak berkhalwah ni dengan Allah Taala tak perlulah nak pergi hutan rimba ke, nak pergi bertapa kat gunung ke, gunung ledang ke, nak bertapa kat pulau besar ke, bertapa masuk gua, berkhalwat di sana kan, tak perlu pun. Sebab dalam semayang kita ada 5 waktu berkhalwat dengan Allah. Tambah lagi kita, kalau kita rajin dengan solat-solat nawafil kita. Dan paling baik ialah tengah-tengah malam kita bangun 1/3 malam terakhir, itu betul-betul bersunyi-sunyian dengan Allah. Jadi inilah sebenarnya yang dimasukkan dengan khalwah. Dia khalwah ni termasuk dalam elemen kesufian sebenarnya. Maknanya kalau kita ni suka pada kesufian, inilah dia masa dia. Inilah wasilahnya semayang, maknanya semayang tu sendiri. Jaga semayang. Kemudian fafiha juga di dalam semayang juga yahsulu lahu al-infiradu bih. Ya ataf ke situ. Yahsulu lahu infiradu bih. Maknanya cerita yang sama terhasillah bagi musalli dalam semayang ni. Maknanya dalam semayang musalli akan dapat rasa perkara ni, iaitu al-infiradu bih. Apa makna al-infiradu bih? Maknanya menunggalkan diri. Menunggalkan diri dengannya, dengan Allah. Maknanya kita buanglah yang lain. Kita dah macam tak peduli yang lain dah. Kita menyendiri dengan Allah. Kita menunggalkan diri kita. Kita mengasingkan diri. Mengasingkan diri daripada kesibukan manusia, kesibukan dunia, kesibukan nafsu. Kita hadap Allah Ta'ala saja. Itu dikatakan al-infiradu bih. Sebab bila kita semayang ni, daripada takbiratul ihram sampai salam, kita memang dah tak ada dah. Bagaikan dah tak ada hubungan dah dengan yang lain. Dalam riwayat menceritakan bagaimana isteri-isteri Nabi. Nabi kan banyak isteri, ramai isteri dia. Nabi suka layan isteri-isteri dia. Berbual, bergurau sanda dan sebagainya. Tapi bila dengar azan saja, kat masjid, rumah Nabi kan sebelah masjid, maka Nabi akan berubah. Nabi akan berubah rupa dia. Dia akan jadi orang yang macam dah tak kenal orang. Dia tak kenal lah. Macam bagaikan dah tak kenal isteri-isteri dia. Sebab apa? Hati dia dah mula rasa hubungan dengan Allah dalam untuk solat tu sendiri. Untuk pergi sembahyang. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Begitu jugalah para sahabat melihat apa yang juga berlaku kepada sahabat-sahabat besar lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar. Bila nak pergi semayang ni, wajah mereka jadi pucat. Macam ketakutan. Sebab apa? Feeling, perasaan untuk nak bertemu Allah tu ada. Jadi ini yang sebenarnya kita kena usahakan. Kita kena rasakan diri kita. Kita kena ajar hati kita ni sebenarnya. Maknanya khalwah, infirad ni semua perkara yang merupakan munyatu lah. Munyatu kan kita dah bincang dulu, munyatu musalli ni. Munyatu ni apa yang kita idam-idamkan. Bila kita semayang ni, apa yang kita nak rasa sebenarnya. Inilah antaranya. Rasa bersunyi-sunyian dengan Allah. Rasa mengasingkan diri daripada kesibukan manusia, kesibukan dunia. Sebab memang bila kita takbiratul ihram, kita dah tak ada hubungan dengan manusia. Dengan kawan kita ke, dengan kerja kita ke, dengan apa. Kita dah masuk alam
alam kita dengan Allah. Alam apa nama ni? Seolah-olahnya kita apa nama dalam satu majlis dah dengan Allah. Itu yang disebut pada yang ketiga tu wal mujalasatu lahu yahsulu lahu al khalwah ma'ah wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu, dan juga mujalasah. Mujalasah ni maknanya duduk bersamalah, berkedudukan. Macam kita lah, kalau kita ni sekarang ni dalam majlis online ni kan, maknanya ada berapa orang, 20 orang ke berapa orang ni, kita walaupun kita duduk jauh-jauh tapi ini kita dalam satu majlis. Begitulah perasaan orang yang sembahyang, orang yang benar-benar istilahnya hati dia hadir. Hati dia hadir, hati dia khusyuk dalam sembahyang. Dia akan rasa benda-benda ni. Wal mujalasatu lahu, benda ni akan terhasil, akan dapat dirasai. Baik. Wal inqita'u ilaihi, dan juga yahsulu lahu al inqita'u ilaihi, terhasil baginya, bagi orang sembahyang tu al inqita'. Al inqita' ilaihi maknanya memutuskan. Putus. Apa yang putus? Yang lain daripada Allah. Itu dia. Dengan manusia putus, dengan dunia putus, dengan kerja putus, dengan kesibukan, ikatan-ikatan kita yang lain daripada Allah, semua putus. Yang ada hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang maknanya bila kita sembahyang ni, kita kena putuskan segala keinginan nafsu. Nak makan. Sebab bila nak makan dia, teringat dia nak makan dalam sembahyang, kita akan ingat nak makan apa nak beli apa, nak pergi mana makan ni. Teringat pula sedap macam mana kalau kat kedai mamak ni. Teringat pula nak beli buah lah. Maka dia datang. Bila teringat saja, teringat je ikatan dengan nafsu tu, dia akan datang. Bertubi-tubi masuk dalam hati kita. Masuk dalam minda kita. Dan mengganggu khusyuk kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita fikir nak apa? Nak jumpa kawan lah katakan. Dalam sembahyang ni fikir nak ni nafsu lah, keinginan nak jumpa kawan, nak jumpa Abang Izzat lah. Lama tak jumpa Abang Izzat. Bila teringat je Abang Izzat, kita dah fikir ada tak nombor telefon ya? Saya kat Facebook je lah. Facebook Abang Izzat. Kan? Dia mula datang macam-macam lain. Dia fikir nak buat janji temu lah dengan Abang Izzat, fikir nak meeting apa, Mi'raj ke apa, semua dah masuk dalam kepala. Punca dia satu saja, makan, minum. Itu baru contoh makan, minum. Ada jumpa, makan dan juga jumpa orang. Kalau kita dalam sembahyang kita terdetik je nak fikir tentang hal pejabat kita. Ni ada klien ni, nak jumpa lepas ni, dia akan datang. Siapa nama klien ni? Masuk. Ni tengah sembahyang ni. Masuk. Kalau doktor ni, tengah sembahyang, teringat passion dia. Yang dia tak settle tadi. Passion tu masih perlu rawatan lagi kan. Lepas sembahyang ni nak jumpa balik, nak cek balik darah dia, apa kata. Dia akan datang lagi. Bertubi-tubi datang. Sebab itulah maknanya wal inqita'u ilaihi ni, untuk nak dapatkan kita ni hanya dengan Allah, putuskan yang lain, yang tak putus kita dengan Allah. Ini sebenarnya permulaan untuk kita nak menuju ikhlas dalam sembahyang. Ikhlas ni maknanya kita hanya menghadap Allah. Itu nak katakan ikhlas. Dalam hati hanya ada Allah. Dalam hati tak ada taman, dalam hati tak ada apa. Dalam hati hanya ada Allah. Ini dalam sembahyang. Kita nak dapatkan dalam sembahyang tu. Maksudnya nak dapatkan dalam sembahyang.
Sebab itulah situ kita kena sekat kehendak nafsu. Bila teringat je kita astagfirullah dah matilah. Kita minta jauh, minta Allah Ta'ala selamatkan daripada kejahatan nafsu kita. Balik pada Allah balik. Balikkan hati pada Allah balik. Ingat pada Allah balik. Kita ingat ke apa-apa, balikkan pada Allah. Itu mujahadah dalam sembahyang. Kalau kita kata susah mungkin memang susah lah. Dalam dunia tak ada benda yang senang pun. Tak ada benda yang senang. Dah berapa bulan kita kan nak minum teh tarik kedai mamak pun susah. Nak minum teh tarik kedai mamak pun susah, dah berapa bulan tak dapat rasa. Tambahlah kita nak khusyuk. Sebab itulah khusyuk ni kita kena usahakan. Kita kena sungguh-sungguh. Sebab itulah ni yang dikatakan mujahadah. Perkataan mujahadah tu, dia asal daripada jim, ha, dal. Jim, ha, dal. Itu asal, dia punya root. Yang antara maksud dia ialah bersungguh-sungguh, bersusah payah. Dan bila tambah, nak dapat perkataan mujahadah tu, dia kena tambah jim, alif, ha, dal. Jim, alif, ha, dal. Jahada, yujahidu, mujahadah. Maknanya bila kita sebut mujahadah, dia melibatkan ada dua pihak atau lebih. Maknanya kesungguhan usaha berlawan sebenarnya. Berlawan, bertempur antara dua pihak atau lebih. Kita dengan nafsu kita lah. Saya katakan mujahadah. Berperang, macam berperang. Kita nak semayang, nafsu kata tak nak semayang. Kita nak khusyuk, nafsu kata tak nak khusyuk. Kita nak ikhlas, nafsu kata tak nak ikhlas. Maka berlawan. Ini nama mujahadah. Sampai bila? Sampai mati. Selagi nyawa ada, selagi itulah kena mujahadah. Sebab kita nak dapatkan keikhlasan yang tulen, khusyuk yang tulen, solat yang tulen. Ini maknanya memang kena mujahadah. Ditakdirkan mati, sepanjang kita mujahadah tu, maka kita mati dalam keadaan mujahadah. Walaupun tak capai lagi hasilnya, tapi kita mati dalam keadaan mujahadah. Allah Ta'ala insya-Allah akan terima juga. Allah Ta'ala memang menilai kesungguhan kita, usaha kita, susah payah kita. Itu dia. Sebab itulah Allah Ta'ala sediakan syurga ni bertingkat-tingkat. Orang kata sampai 7-8 kan. Orang kata 7 atau 8 star orang kata. Itu. Kalau kita tengok nikmat-nikmat syurga pun memang rasa macam tak padan buat dengan amalan kita. Amalan kita sikit sangat kadang nak dapat syurga yang hebat sangat. Jadi benda-benda ni yang kita kena jangan putus asa, kita kena sentiasa roja. Roja ni maknanya sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Itulah kita dalam nak dapatkan semua ni, khalwah, infirad, mujalasah, al-inqita ilaih ni, kita walaupun kita berusaha, tapi makna kita kena minta tolong Allah Ta'ala. Kena minta tolong dari Allah. Sebab dialah yang boleh tolong kita. Sebab kalaulah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita perkara-perkara ni, settle kita, selamat kita. Makna mudahlah kita akan dimudahkan. Sebab nak ikut perintah Allah ni, nak ikut perintah Nabi semua ni memang innaha lakabirah. Susah, berat sebenarnya, bukan susah, bukan senang. Lakabirah. Dalam Quran sebut lakabirah tu, susah, memang susah. Illa malaikan ala man hadallah, melainkan atas orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk, Allah Ta'ala beri bimbingan. Kalau Allah Ta'ala beri petunjuk, kita akan rasa dimudahkan. Itu dia. Baik. Wa fiha, dan di dalamnya juga, dalam sembahyang, turfa'u, diangkat, an qulubihim, daripada hati-hati mereka, yakni orang-orang yang solat, al-hujubu wal astar.
diangkat daripada hati-hati mereka. Ini merupakan natijah ataupun hasil-hasil yang akan dapat dirasai, yang akan dapat diterokai oleh orang-orang yang benar-benar dalam sembahyang, yang benar-benar memelihara sembahyang, yang benar-benar khusyuk dalam sembahyang, yang benar-benar daim, berterusan dengan sembahyang. Kita dah bincang dulu kan, sifat-sifat orang beriman yang Allah Ta'ala kaitkan dengan sembahyang. Maka antaranya ialah ni lah, turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar. Allah Ta'ala akan mengangkat daripada hati-hati mereka al-hujub. Apa makna al-hujub? Hujub ni kata plural. Kata plural. Plural atau jamak lah. Daripada hijab. Dia akan diangkat hijab daripada hati-hati manusia. Hijab ni apa? Hijab ni macam dinding lah. Ataupun tabir yang tebal. Dinding yang tebal ataupun tabir yang tebal, itu dikatakan sebagai hijab. Yang menghijab hati kita daripada melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah. Kerana bila hati kita dapat merasai dan dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah dengan hati kita, itu yang akan timbulnya khusyuk. Sebab di situ akan timbul rasa takut pada Allah. Rasa khauf. Bila kenal Allah, hati kita ada khauf, ada khusyuk, ada fakir, rasa kefakiran, rasa hinanya kita, berhajatnya kita pada Allah. Ini semua bila hijab tu dapat, bila hijab tu terbuka, dapat sentiasa melihat kebesaran Allah. Macam kita sekarang, keliling kita ni, alam kita ni, langit bumi, semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi manusia tak dapat merasai sekali. Walaupun dia nampak, tapi dia tak rasa. Kenapa? Dia banyak hijab. Apa hijab hati? Antara hijab hati ni ialah, pertama ialah kejahilan. Bila jahil, itu hati itu terhijab. Tak dapat melihat kebenaran, tak dapat lihat keagungan Allah, tak dapat rasa kebesaran Allah. Itu kejahilan. Jahil, tak ada ilmu. Tambah kalau nak jahil itu adalah jahil murakab. Rasa diri pandai tapi bodoh kan. Itu jahil murakab. Tak nampak. Yang kedua, hijab ni ialah makhluk tu sendiri. Makhluk. Maknanya yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dia, Abi dah terang dulu lah. Khalik Allah, makhluk yang dicipta oleh Allah. Khalik Allah Ta'ala. Khalik tu pencipta. Makhluk pun yang dicipta. Itu je, dalam alam ni dua je. Yang ada Allah, Khalik dan makhluk. Itu je yang ada sebenarnya. Jadi macam mana makhluk ni boleh menjadi hijab? Ini yang kita biasa lihat. Orang kagum dengan makhluk. Kagum dengan langit, dengan bumi, dengan planet Pluto, dengan planet Marikh, dengan bulan, dengan bintang, dengan galaksi, dengan apa semua, manusia kagum. Hebat. Tengok dengan teropong sebagainya. Kagum. Tapi nampak makhluk. Dia tak nampak Khalik yang mencipta makhluk. Itu terhijab lah tu. Terhijab. Kita, contohlah, kita dapat anak yang baik, yang comel. Kita puji habis-habisan. Tapi terhenti kat situ je. Tak merasa pun siapakah Khalik yang cipta anak. Kita nampak makhluk. Kita belajar dalam ilmu sains. Sebagian besar kita banyak ambil sains kan. Belajar tentang haiwan, zoologi kan. Belajar tentang tumbuh-tumbuhan, botani. Belajar tentang benda yang kecil-kecil ni, microbiology. Belajar tentang kimia ni kan. Chemistry, macam-macam kita belajar. Semua makhluk. Tapi kita terhijab, nampak itu je.
tak nampak penciptanya. Itu hijab. Kekaguman hati kita pada makhluk tapi tak nampak Allah sebagai pencipta. Juga termasuk hijab ni adalah dunia kita ni lah. Dunia yang dikatakan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, la'ibun wa lahwun. Dunia ni hanyalah la'ibun, main-main, tempat permainan, wa lahwun yang sia-sia. Kesenangan, kekayaan, kerja, macam-macam kan. Ini semua dunia kita. Dia menghijab hati kita sehingga kita bersibuk dengan dunia, tak bersibuk nak dekat diri dengan Allah. Itu hijab. Dia menghalang. Termasuk juga hijab ni adalah nafsu. Bila nafsu jadi hijab, bila nafsu tu adalah nafsu amarah, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Jadi kita dok layan nafsu je. Macam habis sebut tadi lah, bila kita nak makan je, maka segala benda makan ni datang dalam kepala kita. Sehingga hati kita, fikiran kita sibuk dengan benda nak makan. Daripada nak cari kat mana, nak makan apa, sampai dah pergi tempat makan, sampai makanan, sibuk lagi ambil gambar, hantar kat Facebook, hantar kat WhatsApp, ambil gambar, setiap kali nak makan ambil gambar. Sibuknya kita. Itu hijab kita dengan Allah. Sehingga Allah ni, masa kita dengan Allah ni, orang Melaka kata sikit now lah. Masa kita dengan Allah terlalu sedikit. Dan sudah pasti juga adalah hijab ni adalah dosa kita. Ini pun satu yang apa? Yang kritikal lah. Sebab apa? Dosa ni dia datang dengan titik-titik hitam kan. Dia akan menghijab. Dan dosa ni pula bila kita buat memang dia akan seronok nak buat dosa lain pula. Itu memang apa? Antara nature lah. Nature dosa ni bila dah kita buat satu dosa, kita akan nak buat lain. Buat lain. Jadi akhirnya hati kita ni memang terhijab dengan kepekatan dinding hijab yang berlaku disebabkan dosa. Kita tak sedar. Ini masalah besarnya, kita tak sedar. Kita tak berasa pun kita banyak dosa. Cuba tanya diri kita rasa tak kita banyak dosa? Jarang kita rasa kita ni banyak dosa. Susah nak jumpa lah. Orang boleh kata saya memang banyak dosa, tapi dia sendiri tak rasa apa dosa. Sehingga kadang-kadang orang tak rasa, kenapa nak kena taubat? Saya bukan banyak dosa. Saya bukan buat dosa-dosa besar. Saya tak mencuri, tak mengumpat, tak berjudi, tak minum arak. Kita rasa begitu kan. Sedangkan dosa ni dia sumber banyak. Pada 7 anggota. Hati kita tu antara sumber dosa paling banyak. Contoh apa? Contoh dosa disebabkan kerana sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Takabur contohnya. Takabur ni maknanya orang yang suka menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu takabur. Takabur ni dalam hadis Nabi kata tak masuk syurga orang yang dalam hati ada walaupun sebesar zarah sifat takabur. Kita memandang rendah pada orang. Kita tengok kita lah. Cuba tanya diri kita bila kita baca Facebook. Tengok komen yang kita buat. Tak payah cari jauh lah. Tengok apa komen kita pada posting-posting orang kan. Kita tak habis-habis merendahkan orang. Tak habis-habis kita maki orang. Tak habis-habis kita perkecilkan orang. Hina orang kan. Itu dosa. Su'uzon dalam hati kita kan. Jahat sangka dalam hati kita terhadap manusia lain. Itu pun membuahkan banyak dosa. Bila su'uzon dia, kita akan mulalah cari hal macam mana nak pelekehkan orang.
Macam mana kita nak perkecilkan dia? Macam mana kita nak malukan dia? Itu semua bersifat individu sebenarnya, bersifat personal. Tak habis-habis kita. Banyak lagi kalau nak cerita. Sebab kita banyak dosa lah, kita tak rasa kita banyak dosa. Itu sebenarnya. Jadi, sebab itulah dosa jadi hijab. Dan hijab lain juga yang paling besar ialah hijab bila mana kita melihat diri kita. Hijab diri sendiri. Dalam dunia ni semua benda kita nilai dengan diri kita. Sebab kita rasa diri kita sempurna. Kita rasa diri kita baik. Kita rasa diri kita berkecukupan. Kita rasa diri kita ni kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia akan melampaui batas bila dia melihat diri dia serba cukup. Semua benda dinilai dengan diri kita. Pandangan kita lah lebih baik contohnya. Rupa orang, kita akan nampak rupa kita lagi handsome. Perangai orang, kita akan nampak perangai kita lagi bagus. Cakap orang, cakap kita lebih baik. Kekayaan orang, kekayaan kita lagi banyak. Ini semua pada kita. Ini yang dikatakan ananiah, selfishness ni. Kita nampak diri kita. Bila nampak diri kita ni, menyebabkan kita tak nampak Allah. Semua kita nisbahkan pada kita. Kaya kerana aku buat kerja. Pandai sebab aku memang hebat. Hujah aku hebat sebab aku ni alim. Semua balik pada kita. Kita nisbah pada kita. Maka akhirnya kita tak sedar diri kita sendiri menjadi hijab. Jadi semua ni nak dibersihkan macam mana? Dengan sembahyang. Ini yang disebut. Kita tak dapat nak buat apa-apa kalau lah kita tak ada sembahyang. Kita takkan dapat nak bersihkan semua ni, hijab-hijab yang banyak ni, melainkan dengan sembahyang. Maknanya sungguh-sungguh dapatkan khusyuk dalam sembahyang, sungguh-sungguh ikhlas dalam sembahyang, sungguh-sungguh hadirkan hati dalam sembahyang, sungguh-sungguh jadikan sembahyang ni sebagai tanha 'anil fahsya wal munkar contohnya. Barulah hijab-hijabnya akan terangkat. Sebab bila nak sembahyang ni itu yang kita dah bincang sebelum ni kan, sembahyang ni ada hakikat batin, ada khusyuk dia, ada hadir hatinya, ada ikhlasnya, ada kerendahan dirinya. Semua ni inilah yang akan bersihkan hati kita. Walaupun sembahyang zuhur mungkin 10 minit, subuh mungkin sekitar 5 minit. Nampak begitu kan, tapi dalam itulah kita ni proses diri kita. Proses diri kita untuk dibersihkan. Ini yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai takhalli, proses takhalli. Takhalli ni proses maknanya ibarat kalau kita nak minum, kita ada cawan. Dalam cawan tu bekas orang kata Milo, bekas kopi kan. Kalau kita nak minum air kosong, nak minum air susu ke air bersih, kita kena buang dululah bekas-bekas kotor dalam cawan. Kalau tidak, bila kita letak air susu, campur. Kalau tak air kosong, campur. Tak jernih kan, tak baguslah. Jadi kita kena bersihkan dulu, barulah kita masukkan susu, dapatlah susu putih. Masukkan air putih, air kosong pula dapat jernih. Begitulah hati kita. Hati kita ni terlalu banyak hijab tadi. Maka proses takhallinya antaranya ialah dalam sembahyang. Patutlah para alim, para nabi, para rasul, para waliullah, semua mereka sangat menjaga sembahyang kerana ni lah proses takhalli tu, proses pembersihan jiwa tu berlaku dalam sembahyang. Ini kena faham ni. Kadang ramai orang tak faham ni. Dia ingatkan kita ni nak jadi orang sufi, nak bersihkan hati kena duduk kat gua lah, kena khalwat dekat mana, bersuluk dalam hutan ke. Itu mungkinlah ada setengah-setengah tarikat ke kesufian buat kaedah begitu. Tapi untuk kita ni, orang awam ni, sembahyanglah masa dia. Inilah masa dia, masa sembahyang.
Wal astar, dan juga astar. Astar ni apa? Astar ni daripada kataan makna astar ni macam tirai lah, tirai. Kalau tadi tabir, dinding tebal sampai tak dengar suara dan tak nampak muka. Astar ni macam tirai yang malam-malam kan. Dia bagaikan tirai yang menutupi mata hati kita. Itu astar. Apa contohnya? Contoh astar ni macam contohnya ghaflah, kelalaian. Lupa lalai nak ingat Allah. Itu ghaflah. Leka dengan dunia sampai kadang lupa ibadat, cuai, itu semua astar. Malas. Apa lagi? Contoh macam termasuk astar ni contohnya kebimbangan terhadap perkara-perkara yang selalu mengganggu kita, mengganggu manusia lah, sehingga dia tak stabil, tak tenang dalam ibadat. Contohnya apa? Contohnya dia fikir tentang rezeki, itu kebimbangan terhadap rezeki, itu astar. Kebimbangan terhadap jodoh, contohnya tak dapat jodoh, umur dah 35 dah, tak dapat jodoh, bimbang sangat. Kebimbangan tentang musibah. Setengah orang, Habib pernah jumpa anak usrah yang mengadu, dia selalu anxiety makna rasa cemas dengan dia takut dengan ujian musibah. Ini semua benda-benda merupakan astar yang dia mengganggu hati kita. Maka macam mana kita nak hilangkan semua ni? Memang melalui wasilah sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni dia termasuk dalam pengertian syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ni dikatakan sebagai syifa'ul lima fis sudur. Healing, rawatan kepada penyakit-penyakit dalam hati. Maka antara yang Al-Quran sarankan sebagai wasilah penyucian jiwa ataupun pembersihan perawatan terhadap penyakit hati ini ialah solat. Solat. Baik. Yang lagi ni. Banyak lagi kita dah. Lebih masa daripada biasa. Kemudian watujla fiha haqa'iqul asrar. Watujla. Dan tujlan tajalli. Baik. Dia bila mula-mula takhali. Takhali ni dia bersihkan. Hati ni dia bersihkan. Itu takhali. Bersihkan sifat-sifat mazmumah, bersihkan hijab-hijab, bersihkan astar apa semua ni kan. Ini takhali, proses takhali. Sebab itulah bila kita semayang tu, bila kita menghadap Allah Ta'ala, menghadap kiblat tu, kita angkat takbir tu, kita kena rasa, ya Allah, aku serahkan hati aku ni. Soalan-soalan kita serahkan hati kita ni untuk Allah Ta'ala bersih. Ibarat macam nak dibasuh lah. Dan kemudian berlaku tajalli. Tajalli ni maknanya Allah Ta'ala mencampakkan sifat-sifat yang mulia dalam hati kita. Ini bila hati tu dah bersih, hati tu dah cantik, hati tu dah tak ada penyakit, hati tu dah bersinar, mudahlah Allah Ta'ala tajallikan dengan bagai-bagai haqa'iqul asrar, berbagai-bagai rahsia. Contoh rahsia apa? Contohnya keikhlasan. Ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Itu dah susah kalau kita nak kata saya ikhlas datang kuliah ni. Orang yang cakap begitu belum tentu ikhlas. Sebab ikhlas ni pada hakikatnya adalah rahsia-rahsia Allah. Jadi tajalli ni Allah Ta'ala yang akan tajalli. Keikhlasan, khusyuk, hadir hati, sifat-sifat yang mahmudah, cintakan akhirat, cintakan Allah, rasa fakir pada Allah, rasa hina pada Allah. Ini semua rahsia-rahsia batin, rahsia-rahsia batin yang kita tak nampak tapi Allah Ta'ala campakkan, Allah Ta'ala hiaskan dalam hati kita. Yang dikatakan tajalli.
Wa tashruqu fiha al-anwar, dan akan bersinarlah, bercahayalah di dalamnya, dalam sembahyang tu al-anwar, berbagai-bagai anwar. Anwar ni makna apa? Cahaya. Nur satu, anwar dia plural. Apa cahayanya? Antara cahaya hidayah, cahaya makrifah. Cahaya makrifah ni cahaya makrifah, kenal kita pada Allah. Kenal kita pada Allah ni dia ada cahaya. Sebab itulah orang yang kenal, yang benar-benar kenal Allah ni, dia akan dapat cahaya yang terang dalam hati dia. Sehingga dia dapat melihat kebesaran Allah, sentiasa melihat kebesaran Allah hati dia. Macam kita ni kan, kita masih kadang banyak lalai daripada ingat, selalu lalai daripada ingat. Itu sebab hati kita ni masih gelap lagi. Tapi bila dah dapat cahaya makrifah, cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya keikhlasan, ini yang akan menyebabkan hati kita rasa lapang, rasa luas. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Iza dakhala nura qalba, bila cahaya ni masuk dalam hati manusia, in fasaha wan syaraha, hati tu rasa lapang, dan hati tu rasa lapang dan luas. Sehingga sahabat tanya, ada tak apa-apa tanda orang yang masuk cahaya ni? Kata Nabi, ada. Yang pertama, orang yang masuk cahaya hati dia ni ialah orang yang dia dah mula hati tu dah mula nak balik pada Allah. Sentiasa rasa nak balik pada Allah. Yang nak balik ke negeri akhirat. Hati dia dah mula ingat akhirat. Tiap-tiap hari ingat akhirat. Kalau dulu langsung tak ingat, dah mula ingat akhirat. Kalau dulu sehari nak ingat sekali pun tak, sekarang dia dah banyak kali. Setiap kali sembahyang dia ingat akhirat, apa nasib dia ke akhirat. Dia ingat akhirat itu, dia nak fikir nak balik akhirat. Yang kedua, dia rasa makin tawar hati terhadap dunia. Kejar-kejar dunia tak cukup-cukup. Kejar-kejar dunia tak habis-habis. Kejar-kejar dunia rasa nak lagi. Kejar-kejar dunia, akhirnya rasa tawar hati dengan dunia. Maknanya dunia ni hanya sekadar orang kata kegunaan dia je lah, bukan matlamat akhirat. Dan yang ketiga ialah bila dia dah mula rasa nak mempersiapkan diri dia untuk kematian sebelum datang kematian. Ini dia dah fikir ibadat dia dah fikir nak baikkan sembahyang dia, nak tambah bacaan Quran dia, nak tambah bersedekah, dia dah fikir untuk persiapan mati. Tiga ni tanda orang hati dia dah masuk cahaya. Cahaya ni pula kadang ada cahaya yang masih kelam-kelam, ada cahaya yang pertengahan, ada cahaya yang terang menderang. Itu bergantung pada amalan kita lah. Bergantung kepada bagaimana kita proses hati kita dalam sembahyang tersebut. Wa fiha takunul munajah wal musafah, dan di dalam sembahyanglah adanya munajah. Munajah ni makna bisikan hati. Munajat kita pada Allah kan. Yang berupa doa, yang berupa zikir-zikir, ataupun yang berupa bisikan-bisikan hati kita. Bahkan bacaan-bacaan dalam sembahyang tu juga adalah merupakan munajat kita pada Allah. Doa iftitah contohnya. Itu munajat. Fatihah itu munajat. Doa antara dua sujud kita itu munajat. Tahiyat awal, tahiyat akhir itu munajat. Munajat makna patutlah kita kena, bila bacaan-bacaan ni kita kena tadabbur makna-makna supaya kita rasa bacaan tu keluar pada hati kita sendiri. Barulah kita rasa kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Padahal di antara makam orang-orang yang tinggi, yang dekat dengan Allah ni, antaranya ialah makam yang disebut sebagai mukalamah. Apa makna mukalamah? Maknanya dia macam boleh bersembang dengan Allah. Bukan dia dengar apa-apa daripada Allah, tak. Tapi dia hati itu sentiasa macam bersembang, berbisik-bisik dengan Allah. Dan dia merasakan bagaimana dengan kurniaan Allah yang berbagai-bagai, yang berupa kurniaan zahir dan kurniaan batin dalam hati ini. Dia rasa macam mana Allah, dia merasakan Allah Ta'ala sentiasa berhubung dengan dia, berinteraksi dengan dia. Sebab dalam sembahyang pun ada hadis yang sahih kan, bila kita baca Fatihah ni, ini macam dialog kita dengan Allah. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab, hamba aku tengah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku tengah memuliakan aku. Namanya di situ ada dialog. Memang ada dialog. Memang ada dialog. Maka itu yang dikatakan
munajat, dan juga musafat. Musafat ni maknanya kejernihan hati lah, daripada segala bisikan-bisikan dan juga lintasan-lintasan syaitaniah dan juga hawa nafsu. Musafah ini yang kalau kita nak katakan sebagai pembersihan, penyucian hati. Musafah, biar hati itu jernih sampai ibarat macam air yang jernih. Boleh nampak ikan, boleh nampak batu dalam air kan. Itu hati yang bersih, jernih. Hati yang jernih macam ni dah Allah Ta'ala akan kurniakan macam-macam lagi. Allah Ta'ala yang maha kaya. Takkanlah Allah Ta'ala ni dengan kayanya Allah hanya beri kita makan minum je. Itu orang kata keperluan zahir. Sedangkan hati kita manusia ni adalah merupakan satu ciptaan Allah yang sangat unik, yang bukan sekadar ada yang zahir tapi dia ada batin dia yang menjadi penghubung utama kita dengan Allah. Wahya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wajal. Dan sembahyang itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya azza wajal. Mana inilah peluang kita nak. Sebab itulah orang tak sembahyang, kesian sebab dia tak ada hubungan dengan Allah. Tak ada hubungan. Kita pun kena kesian diri kita walaupun mungkin sembahyang, tapi sembahyang kita banyak cincai-cincai. Kita tak cermat dalam sembahyang, tak teliti dalam sembahyang. Kita buat sembahyang, kita kadang sekadar nak lepaskan tanggungjawab. Kita tak pernah rasa pun bila kita berhenti sembahyang tu, kita nak berhentikan seluruh aktiviti dunia kita, hidup kita semata-mata nak berhubung dengan Allah. Ini semua perkara yang kita kena baikilah menjelang hari kematian. Sebab persiapan besar untuk mati memanglah tahsinus salah, memperelokkan sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. La ilma illa ma 'allamtana. Haula wala quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan hendaklah menilik. Sampai mana? Azhan ingat kat mana berhenti? Seingat saya sampai Asal bagi zina, faraj itu dua mata. yang bawa selepas surah Ghafir ayat 19 tu. Situ sampai situ je. Kalau ikut catatan saya sampai situ. Ya. Sampai yang surah Ghafir ayat 19 tu. Yang bawah tu belum baca lah. Belum. Kalau musannif berkata pengarang kitab Penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala. Saya dah baca ni kan. Apa? Dan sabda Nabi SAW, Inna nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Betul situ Ada orang lain? Adli pula. Fitri, ada catatan apa-apa? Rasa macam dah baca. Di tempat lain kot. Okey. Arti hadis tu, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok, mahasin, tempat yang elok, daripada tubuh perempuan itu, seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, yakni pada sangat segera membinasakan.
maka barang siapa meninggalkan akan dia, yakni meninggalkan memandang tempat yang elok daripada tubuh perempuan kerana takutkan Allah, kerana takutkan Allah, maka nescaya memperasakan akan dia. Allah akan merasakan orang tu oleh Allah akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia. Kesedapan amal ibadah itu akan orang tadi. Baik. Hadis ni beritahu kita apa? Beritahu kita yang pertama, ibadah ni dia ada kemanisan. Ibadah ni dia ada kemanisan. Ta'mu ibadah. Dan kemanisan ibadah ni tasurruhu, kamu akan sukanya. Maknanya kemanisan ibadah ni suatu yang kalau kita dapat rasa, kita akan rasa suka sangat. Sedap sangat. Sehingga kita akan, orang kata, berkekalan dengan ibadah. Istiqamah dengan ibadah. Kita akan rasa seronok sangat, suka sangat. Itu dia katakan kemanisan ibadah. Tapi yang akan beri kemanisan ibadah ni ialah Allah Ta'ala. Walaupun kita beribadat kerana Allah, kita yang buat ibadat tu, tapi sebenarnya kemanisan tu Allah Ta'ala yang beri. Ibadat macam nasi lah kan, nasi Arab contohnya kan. Orang kan suka nasi Arab kan. Panjang burah dia, sedap rasanya, lemak kan. Tapi hakikatnya yang memberi rasa sedap tu bukan nasi tu. Hakikatnya yang boleh memberi kenyang bila makan nasi, bila boleh memberi sedap pada nasi tu ialah Allah Ta'ala. Sebab itulah maknanya, macam Abi lagi tu, kena COVID, makan nasi juga tapi tak rasa apa-apa. Ada orang begitu kan. Sebab Allah Ta'ala tak beri dia rasa. Maka begitulah dengan ibadat. Walaupun kita semayang, walaupun kita puasa bertahun-tahun dah sejak kecil, sejak akil balik. Kita orang Melayu ni biasa akil balik umur berapa? 12, tingkatan 1, tingkatan 2 kan. Suara dah mula besar kan. Kita pun dah mula semayang dah. Maknanya kalau sampai sekarang ni orang kata dah 20 tahun, 30 tahun dah semayang. Tapi kita masih tak dapat rasa manis semayang. Kita masih lagi tak dapat rasa kelazatan bila baca Quran. Para sahabat dulu bila baca Quran, sampai ayat-ayat tertentu dia orang menangis. Nangis, tersak-esak sampai basah janggut. Kita yang tak ada janggut pun tak basah dagu kan. Dia yang ada janggut panjang sampai basah janggut. Itu dia. Kenapa? Sebab itulah Allah Ta'ala tak beri rasa. Sebab ada yang menghalang. Ada penghalang yang menyebabkan Allah tak beri kita dapat rasa manis. Antaranya inilah yang disebut dalam hadis ni, iaitu pandangan nazar. Innan nazar. Kita kan itu dah bahas kan. Mata manusia ni ada ra'a, ada basara, ada nazara. Ra'a ni itu basic. Mata melihat. Bila lihat nampak, itu basic. Basara dia dah mula nampak dan dia dah tahu. Apa yang dia nampak ni dia tahu. Ni kenal ni muka Hanif ni kan. Itu basara. Tapi bila nazara ni dia akan merenung. Dia renung, dia tenung. Itu nazara. Dia menikmati cantiknya, handsome-nya. Kan? Itu dah nazara. Jadi yang disebut dalam ni hadis ni innan nazara. Pandangan yang merenung, yang apa? Yang merenung ni lah. Iaitu ila mahasinil mar'ah, kepada tempat-tempat yang cantik, yang atraktif, yang atraktif pada tubuh wanita. Sama ada yang buka aurat ataupun tak buka aurat, sama aja. Contohlah perempuan yang tak tutup aurat,
dia pakai skirt ke, dia pakai apa, memanglah situ memang rosaklah. Tapi kalau perempuan tutup aurat orang perempuan kita sekarang ni macam-macam kan. Tengok orang perempuan kita yang tutup aurat, yang dikatakan tutup aurat. Pakai tudung kadang nampak pakai tudung tapi nampak kadang transparent. Pakai jubah tapi nampak nipis. Orang kata nampak bentuk tubuh. Kadang pakai jubah bagus, tudung labuh bagus. Tapi muka pula bertepek dengan dengan alat sorik, dengan eyeshadow-nya, dengan pipi merahnya, dengan ini semua termasuk mahasin. Sebab itulah wanita ni keseluruhannya adalah merupakan aurah, seluruh tubuh dia aurah. Kecuali muka dengan tapak tangan, itu pun ulama kata kalau muka tapak tangan jadi fitnah, kena tutup. Sebab itulah memandang wanita ni, walaupun dia pakai hudrah sekalipun, tak boleh pandang. Tak boleh pandang sampai tahap nazar ni. Nampak orang pakai hudrah, tutup semua. Kita memandang, merenung kan, tak boleh. Bukan makna boleh bila orang tu pakai hudrah, kita nak renung. Sebab bila renungan orang lelaki ni jahat. Orang lelaki ni mata dia galak. Hati dia jahat. Hati dia ada apa? Kha'inatul a'yun, kita bincang itu. Jadi walaupun tutup semua, pakai hudrah hitam semua, tapi hati orang lelaki ni, nafsu orang lelaki sampai dalam tudung, sampai dalam hudrah pun dia nampak. Itu kejahatan. Kan? Betullah. Nabi ajar bila pandang perempuan kena alih. Kena alih kepala. Tak boleh orang kata terus memandang. Itu kena faham. Itu dia katakan nazar. Sebab nazar ni dia dah melibatkan pandang mata, kemudian minda pun dah masuk, dan nafsu ke syahwat tu pun dah masuk sekali. Jadi pandangan begitu adalah sahmun masmumun min sihamil iblis, adalah anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Maknanya pandangan tu dia akan menjadi punca dan katalis kepada syahwat itu sendiri. Jadi bila syahwat tu kuat, kita layan syahwat kita, layan keinginan nafsu kita memandang wanita ni, dia akan menguasai hati, dia akan jadi hijab ke hati. Yang kita bincang tadi dalam kitab tadi. Jadi hijab ke hati. Kan habis sebut dulu, hati kita ni, bahagian luar itulah bahagian nafsu kita. Orang kata headquarters, markah besar nafsu kat hati luar tu. Jadi bila pandangan mata ni dah jadi pandangan anak panah iblis, dia masuk ke dalam hati kita, maknanya menyebabkan nafsu menguasai hati, jadi hijab pula, maka macam mana nak dapat rasa manis ibadah? Macam mana nak dapat rasa khusyuk ibadah? Itu. Sampai dalam semayang pun teringat-ingat lagi, terbayang-bayang lagi kan. Itu kejahatan sebenarnya, bermula daripada mata. Jadi kalau kita nak dapat rasa manis ibadah, kena bermujahadah lah, jaga mata kita. Nak pandang yang baik, tak apa, pandanglah. Guna mata untuk ro'a, melihat, tak ada masalah. Nak gunakan mata untuk membaca, tak ada masalah. Banyak penggunaan mata yang baik-baik. Yang kita nak jaga ialah perkara yang terlarang tadi, yang boleh membawa kepada kerosakan. Baik. Menceritakan hadis ini oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Riwayat itulah riwayat Hakim daripada Huzaifah. Dan menghukumkan ia, siapa hukumkan? Al-Hakim, Imam Al-Hakim ni, akan sanadnya dengan sahih. Sebab itulah jangan kita berasa bahawa tak penting jaga 7 anggota ni. Penting 7 anggota badan kita kena jaga. Sebab dia berkait rapat dengan hati kita. Sebab itulah kalau hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang sihat, dia akan sensitif dengan Allah. Itu yang bila
Sebut nama Allah je pun dia dah apa? Gementar hati dia. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Itu gementar hati dia. Itu bila disebut nama Allah. Dalam hadis yang 7 golongan tu pun, yang 7 golongan dapat lindungan Allah tu pun, antaranya ialah rajulun, seorang lelaki, zakarullah, yang berzikir mengingati Allah, khalian, bersendirian, fafadat ainahu, maka mengalirlah air mata daripada mata dia. Mengalir air mata daripada mata dia. Ini gambaran orang-orang yang hati yang bersih. Hati yang dapat rasa kemanisan ibadah, barulah dia efek, dia boleh affect mata tu. Dengan mata tu boleh mengalir air mata. Kita payah. Sebab hati kita ni dah banyak sangat benda yang mengerumuni hati kita kan. Nafsu-nafsu, keinginan nafsu yang berbagai-bagai. Baik, dan sabda Nabi SAW, likulli bani Adam hazzuhu minaz zina, fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar, wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batash, wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashi, wal famu yuzni wa zinahu at-taqbil, wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju au yukazzibu. Artinya, ada bagi tiap-tiap manusia tu, anak Adam, bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Bermula daripada mata, dia berzina. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dan yang haram dipandang. Itu zina mata. Macam nak katakan zina mata. Macam tadilah hadis tadi kita baca kan. Kat situ ada panah iblis. Dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya menampakkan. Ini maknanya bukan menampak muka orang kan. Ini orang kata bertepuk tampar. Yelah kita kan tak sedar kan orang Melayu. Kadang datang raya lah, datang birthday lah. Lelaki perempuan ni macam campur ayam mitik kan. Bertepuk bertampar kan. Salam lah, berpeluk lah, bertepuk bertampar kan. Cuit sana, cuit sini. Itu tangan berzina. Maknanya nak cerita kemuncak zina tu berlaku setelah bila berlaku, orang telah dimulai dengan yang awal-awal dengan mata, dengan tangan. Ada dia punya mukadimah zina lah orang kata. Ada mukadimah zina itu. Mula dengan mata. Mula dengan mata, dengan tangan dah sentuh-sentuh, tangan dah orang kata dah pimpin-pimpin, dah touching. Sebab tangan ni pun ingat ada nafsu juga. Tangan pun ada nafsu. Tu yang tangan bila tersentuh tangan orang perempuan ada karen kan. Ada karen. Itu dia. Aizat tak tahulah dia orang bujang kan. Mungkin orang kahwin tahulah kan. Baik. Dan kedua kaki berzina keduanya. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Kakilah yang bawa kita pergi dating kan. Dating kat mana? Kat Taman Bunga. Dating kat mana? Dekat tambah sekarang ni ada dating Islamik kan. Dating Islamik. Semua duduk pakai cantik kan. Perempuan pakai tudung labu, pakai jubah, jalan pun tunduk. Ada yang lelaki pun committed kan. Dating. Dia kata yang tak boleh berduaan tempat sunyi. Kalau depan tak apa. Kalau ramai-ramai nampak tak apa. Ini pandangan nafsu kan. Kena tipu dengan syaitan. Kalaulah berduaan tempat sunyi tak boleh. Kan? Tak boleh tempat bersunyi-sunyian. Berduaan tak boleh. Tempat yang orang nampak lagi tak boleh lah. Itu dia. Yang tak nampak pun tak boleh. Nampak lagi tak boleh. Itu maksudnya. Tapi kadang syaitan ni kerja dia menampakkan benda baik sebagai benda buruk, menampakkan benda buruk sebagai benda baik. Itu yang dapat title, dapat istilah
dating Islamik kan. Sebenarnya kalau nak dating Islamik ni jumpa depan mak bapak, itu je. Macam Aizat kan, dalam hati dah ada taman lah. Pergi jumpa mak bapak. Jumpa mak bapak itu, yang perempuan pun ada kat depan, mak bapak pun ada, sembang, tak ada masalah. Kan? Itu dia. Dan bermula, mulut itu berzina ia. Dan zinanya mengkucup akan yang tiada halal dikucupkan. Dia mula daripada mata, kemudian dah mula sentuh-sentuh dengan tangan, dah bawa pula ke mana-mana, sampai pula ke mulut. Cium sana, cium sini kan, yang haram kan. Bermula hati itu berkehendak dia dan mencita-citanya dan membenarkan akan demikian itu oleh faraj. Hati, maknanya dah tu kepada hati ni akan mencita-cita. Nak benda tu. Hati tu nakkan benda tu. Nakkan zina. Membenarkan nak zina. Sebab itulah hati ni jadi punca nak atau tak nak tu. Sebab tu orang kata, Melayu kata nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. 1000 daya dia. Oh nak. Tapi kau tak nak 1000 dalih. Kan? Sebab itulah kekuatan pada hati, bukan pada kaki kan. Kata Milo, Alan Milo. Kekuatan pada hati, bukan pada kaki. Hatilah yang nak yang istilahnya mengiyakan nak atau nak dan membenarkan akan demikian itu oleh faraj. Maknanya dengan baru mengejarkan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Maknanya itu kemuncaknya. Kalau hati kuat kan, tolak, maka tak jadilah zina. Tapi kalau hati kalah, hanyut, maka berlakulah zina. Wala'iyahzubillah. Menceritakan akan hadis ini oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu ialah dua mata. Bahayanya mata. Bahayanya mata. Sebab mata lah badan binasa kan. Sebab mata ni banyak badan binasa. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah.